kita dapat berkumpul ini dalam keadaan orang kata online pun alhamdulillah dapat berkumpul untuk satu majlis khatam Al-Quran. Sebelum ni saya pernah ikut yang bawah Hajah Nariah. Ni sama ke Hajah? Lain grup satu lagi. Grup lain okey, banyak grup ni. Okey. Adalah banyak. Alhamdulillah. Apa-apa pun kita hari ini kita akan mulakan majlis khatam dan saya rasa dah dapat nama-nama yang akan baca, antaranya saya sendiri dan juga sekejap lagi saya akan sebut nama-nama yang akan baca tu Haji Saleh, Haji Abdul Ghaffar, semualah. Bila saya sebut tu tolong unmute-kan mikrofon dan bacalah. Yang lain insya-Allah yang kita baca sama-sama tapi dengan mute kan mikrofon sebab nanti takut terganggu line kita. Jadi mereka yang ada dalam list tu insya-Allah saya akan panggil dan boleh bacalah surah-surah yang dah dilistkan oleh Janariah. Okey. Alhamdulillah. Jadi kita boleh mula. Ustaz. Ya. Buat masa ni tak ramai yang ada. Yang ada ni aja Ustaz bacakan. Yang ada ada. Rusha. Cuma Mama tanya. Jasmani. Dengar tak Zainan punya? Ya. Yang Syah yang bawah ni tak tahu siapa ni. Okey Ustaz. Tak apa, kalau lagi saya panggil tak ada, saya baca je lah. Okey. Bagus Ustaz. Bila? Kau standby kat. Okey, insya-Allah kita mulakan majlis khatam kita ni. Baiknya kita mula dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sebelum kita mula, saya nak confirm Janariah, kita tak ada tadabbur macam sebelum ni Tak dengar suara je. Kita tadabbur dengan Ustaz Syamil tapi dah habis baca doa khatam. Hujung. Mana tak ada lah yang antara surah tak ada lah. Antara surah tak ada. Ustaz kena baca surah Al-Mulk lepas Haji Yahya baca nanti. Okey, baik, faham. Ayat yang ke-16 ke bawah Jadi insya-Allah kita mula surah Ad-Duha. Nanti bolehlah akhir-akhir surah tu, akhir ayat surah tersebut kita boleh baca sama-sama. Dan juga baca la ilaha illallah Allahu akbar. Insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja. ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث لا إله إلا الله والله أكبر. Silakan Haji Saleh.
Dah boleh ni? Silakan. Haji Soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak allazi anqadha dhahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al 'usri yusra inna ma'al 'usri yusra فإذا فرغت فانصب وإلى إلى ربك فارغب لا إله إلا الله والله أكبر. Silakan Haji Abdul Ghaffar ada. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilina illa allazina amanu wa amilus solihati falahum ajrum ghairu mamnun. Fama yukazzibuka ba'du biddin. Alaihissallahu bi'ahkamil hakimin. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب لا إله إلا الله أكبر. Dan Haji Nasir, silakan. Tak, Haji Nasir tak ada, tak boleh masuk. Tak ada kan? Mungkin ni kot. Saya ambil alih lah. Boleh, silakan Haji. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu wal ruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. La ilaha illallah. Silakan Haji Yahya ada? Ada. Sila Haji.
بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره لا إله إلا الله والله أكبر. Dengan Haji Zulkifli. Maaf. Udah kan Haji Zulkifli? Masuk lagi lah Ustaz. Ustaz? Tak ingat Masuk dia ya? tak masuk lagi. Okey, saya baca ya. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير لا إله إلا الله. Dan Haji Jasmani ada? Ada. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yawma yakunun nasu kal-farashil mabsus. Wa takunul jibalu kal-ihnil manfush. Fa
من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار نار حامية لا إله إلا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم لا إله إلا الله أكبر كان بسم هدي رشاد الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر لا إله إلا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول لا إله إلا الله أكبر Jizul Kifli tak ada ni. Ya, ambil lah. Silakan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisyin. Haji, saya baca sikit kan. Ilafihim rihlatan. Li'ilafi Quraisy, berhenti. Li'ilafi Quraisy. Ilafihim rihlatas sita'i was-sayf. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم من خوف لا إله إلا الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين وويل للمصلين
الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون ويمنعون الماعون لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر لا إله إلا الله والله أكبر. Kafirun. Silakan Haji Abdul Ghaffar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidum ma abattum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliya din. La ilaha illallah wallahu akbar. Dan Haji Nasir. Saya ambil. Okey, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja wasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. في جيدها حبل من مسد. لا إله إلا الله والله أكبر. اسمني. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله أكبر. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. La ilaha illallah.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. InsyaAllah lepas ni kita baca surah Al-Mulk. Betul kan Haji Nariah? Hajah Nariah? Baca Doa khatam Ustaz. Doa Doa khatam. dulu Doa khatam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم اجعلنا من أهل القرآن اللهم اجعلنا من أهل القرآن اللهم اجعلنا من أهل القرآن يا الله يا فتاح يا عليم Engkau rahmatilah kami dengan kemuliaan Al-Quran. Jadikanlah ia sebagai panduan hidup kami dan kurniakanlah kepada kami kelazatan membacanya siang dan malam. Ya Allah, ya Tuhan kami, hiasilah diri kami dengan perhiasan Al-Quran. Muliakanlah kami dengan kemuliaan Al-Quran. Pakaikanlah kami dengan pakaian Al-Quran. Dan masukkanlah kami, ya Allah, ke dalam syurga-Mu dengan syafaat Al-Quran. Ya Allah, kami memohon kepadamu kehidupan yang tentram, kematian yang tenang dan tempat kembali yang tidak menyedihkan dan mengaitkan kami. Ya Allah, kami memohon kepadamu sebaik-baik permohonan, sebaik-baik doa, sebaik-baik kehidupan dan sebaik-baik kematian. Ya Allah, ya Tuhan kami, lindungilah kami daripada sifat alpa dan lalai dari mengingatimu. Dan jadikanlah kami orang yang berilmu dan engkau jauhkanlah kami dari kejahilan yang merosakkan kami. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami rasa cinta dan kasih untuk beramal dengan Al-Quran. Dan engkau sinarilah hati-hati kami keenakan dan kelazatan membaca ayat-ayat-Mu, ya Allah. Engkau basahkanlah lidah kami dengan menyebut ayat-ayat-Mu dan lapangkanlah dada kami bagi menerima segala perintah-Mu.
اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. Serah majlis ke Haji Yahya ke? Sekarang kita ni Ustaz baca surah Al-Mulk ya. Ya. Ya, baik, saya baca dulu sampai ayat ke-15 ya Ustaz. Okey, baik. Saya sambung ya. Baik. Surat 562 ya. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسوقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن
إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم. Ya, ya. Ya, apa ni ikut program kita ni aja. Ah, Kita ni tadabbur ringkas surah Al-Mulk oleh Ustaz Syahmi ni. Ustaz Syahmi ada ke? dah masuk dah. Oh, masuk dah. Alhamdulillah. Ustaz Syahmi? Dia ada profile dia sikit tu, Haji bacakan. Ada saya hantar ke Haji. Ada? Ustaz, ada. Ya. Ustaz Syahmi, nama penuh Ustaz Syahmi Shazril bin Azmi. Asal dari Negeri Sembilan dan mendapat sarjana muda Quran dan Sunnah daripada UIAM. Buat masa sekarang ni, beliau adalah seorang CEO dan fellow pendidik Tadabbur Center Sendirian Berhad dan penulis tetap segmen Assalamualaikum Ustaz TV Al-Hijrah. Panelis. Ya? Panelis. Oh, panelis kah? Oh, saya kata penulis pula. Panelis, maaf ya. Panelis tetap segmen Assalamualaikum Ustaz TV Al-Hijrah. Ya, insyaAllah kita jemputkan Ustaz Shazril, Ustaz Syahmi untuk memberi sedikit tadabbur berkenaan dengan surah Al-Mulk. Silakan Ustaz. Baik. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suara saya clear ke? Jelas tak kita semua? Jelas. Jelas Jelas Ustaz. Okey, baik. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita masih lagi diberi kesempatan untuk kita berjumpa. Alhamdulillah, antara hikmah PKP yang Allah takdirkan kita lalui baru-baru ni, tuan-puan sekalian, Allah berikan kita peluang untuk kita berjumpa dengan banyak medium ataupun banyak ruang-ruang perkongsian yang kita boleh manfaatkan untuk kita meneruskan lagi, orang kata apa benda, kita punya sesi pembelajaran dan tidak putus-putus untuk kita ada hubungan yang sangat baik dengan Al-Quranul Karim.
Pertama sekali yang dihormati haji-hajiah yang terlibat dalam majlis Al-Quran pada malam ini, dan tidak dilupakan sahabat saya Ustaz Nizamuddin yang rasa lama tak jumpa. Jadi alhamdulillah bertemu juga di sini, antara rahmat lah orang kata online ni, berjumpa dengan sahabat-sahabat yang dah lama tak jumpa, dapat bersua muka di sini, dan seluruh warga yang bersama-sama dalam majlis pada malam ini insya-Allah. Pertama sekali sidang penonton pula. Semalam buat TV Jerah semalam. Jadi ada sebut sidang penonton tu, kadang-kadang tersasul tu, minta maaf lah ya. Okey, baik. Ataupun sekalian, dalam masa yang terbatas ini, dan lebih kurang dalam 30 minit yang kita ada, kita nak berbincang. Ya, macam mana? Lanjut lebih-lebih sikit tak apalah. Malam kan. Kita cuba target 30 minit lah. Yes. Kita cuba sebaik mungkin 30 minit. Dalam masa yang ada ni, tuan-puan sekalian, kita nak berbincang satu topik yang sangat menarik, iaitu tadabbur satu surah yang sangat menarik. Bahkan kita sama-sama membacanya tadi, iaitu Suratul Mulk. Dia alangkah indahnya surah Al-Mulk yang kita baca pada setiap malam ini. Dia tidak sekadar berlega-lega kita membacanya kerana barangkali kita mendengar ada asatizah ataupun ada ustaz yang berkongsi tentang fadilat membaca surah ini. Dan saya percaya ramai daripada kalangan kita yang membaca surah ini setiap malam kerana mengejar fadilat itu. Tapi alangkah baiknya juga saya nak melengkapkan hadis ataupun melengkapkan benda yang kita dah biasa tahu tentang surah ini. Ramai daripada kalangan kita tahu tentang membaca surah Al-Mulk pada setiap malam ini akan menyelamatkan kita daripada siksa azab kubur. Ini adalah benda yang sering kali kita dengar. Tetapi sidang betul sekalian atau puan sekalian, kita kena ingat dalam satu riwayat yang kita tidak boleh nafikan, ini adalah riwayat yang sahih. Dalam satu riwayat yang sahih menyebutkan Nabi Muhammad SAW yang dikatakan mendapat fadilat untuk melepaskan diri daripada siksa azab kubur ini, Nabi sendiri tidak membaca sekadar satu surah setiap malam sebelum tidur. Nak katanya sidang betul sekalian atau puan sekalian, bukan satu surah saja. Which means kita dengar hari ini, surah Al-Mulk saja yang kalau kita baca akan menyelamatkan kita daripada azab kubur ataupun azab siksa kubur. Tapi Nabi sendiri membacanya dalam satu riwayat, Nabi membaca bukan sekadar suratul Mulk pada setiap malam, tapi Nabi membaca sekurang-kurangnya 4 surah. Ataupun Nabi membaca 2 surah tapi ikut keadaan. Kalau Nabi baca surah Al-Mulk malam tu, Nabi akan baca bergandingan dengannya surah As-Sajdah. Maksudnya Nabi akan baca 4 surah tapi Nabi akan baca 2 surah dalam malam tu. Tapi tengok surah apa yang Nabi baca. Kalau Nabi nak baca suratul Mulk, maka Nabi akan gandingkannya dengan surah As-Sajdah. Ini adalah yang disebutkan satu riwayat yang sahih. Dan maksudnya, tuan-puan sekalian, bukan sekadar surah Al-Mulk lah kita boleh baca, tapi kita boleh baca surah-surah lain. Saya tak ingat lagi 2 surah lagi yang disebutkan di riwayat tersebut. Tapi kalau nak baca surah Al-Mulk, ada satu surah yang sentiasa Nabi bergandingan bacanya, iaitu surah As-Sajdah. Maka, tuan-puan sekalian, kita mungkin tak akan bincang surah As-Sajdah pada malam ini, kita nak bincang surah Al-Mulk saja. Ini sekadar mukadimah, sekadar fakta tambahan yang mungkin kita boleh renung-renungkan. Maksudnya kita nak mengejar fadilat tu. Tapi ada satu riwayat yang sangat jelas dan sahih menyebutkan Nabi membaca surah Al-Mulk digandingkan dengan surah As-Sajdah. So mungkin adalah inisiatif awal. Tapi bagi saya kalau nak baca surah Al-Mulk saja pun tak ada masalah. Yang bermasalah, yang problemnya adalah yang tak baca langsung tu. Kan? Ustaz, saya ni duk baca surah Al-Mulk je Ustaz, tak baca surah As-Sajdah. Kan? Dia duk down kan. Saya tak baca surah As-Sajdah Ustaz ni, saya baca Al-Mulk je malam ni. Bagi saya baca Al-Mulk pun alhamdulillah pun dah cukup okey dah. Tetapi yang tak okeynya adalah tak baca langsung tu. Sebelum tidur tu dia tak baca langsung. Itu yang tak okey. So kalau kita baca Al-Mulk, kalau kita nak kejar fadilat tu, dia tidaklah sekadar saya dah baca lah Ustaz Al-Mulk malam ni, maka saya selamat pun daripada siksa kubur. Adakah semudah itu kita meyakini dengan kita membacanya sahaja, selamat dah saya daripada siksa kubur? Kalau saya boleh tanya pada tuan-tuan sekalian yang mendengar pada malam ini, agak-agaklah saya tanya sekejap je. Agak-agaklah tadi kan baca surah Al-Mulk, agak-agak kan boleh tak bagi jaminan kalau saya mati malam ni, saya selamat daripada azab kubur? Ada jaminan? Tak ada. Maka tuan-puan sekalian, susah kita nak bagi jaminan kepada kita sendiri ataupun kepada sahabat-sahabat kita, baca je confirm selamat daripada azab kubur. Tapi Nabi ada sebut. Tapi kena ingat, bila sahabat-sahabat dengar Nabi menyarankan membaca surah ini, sahabat-sahabat tidak sekadar faham untuk sekadar baca. Sahabat-sahabat, bila mana versi pembacaan mereka bukan sekadar membacanya, tetapi sahabat-sahabat bila dengar Nabi suruh baca satu surah, dia akan baca sekali dengan kefahaman.
Bahkan ada satu kupasan-kupasan tentang adab-adab sahabat-sahabat baca Quran. Sahabat-sahabat baca Quran ni dia takkan berpindah kepada ayat seterusnya selagi mana ayat yang dibaca itu tidak berkesan pada hatinya sendiri. Agak-agak kalau kita baca Al-Mulk setiap malam kan, agak-agak kita ni nak baca daripada ayat 1 nak pergi ayat 2, agak-agak delay tu berapa lama? Kita baca ayat 1 tu, kita pergi ayat 2 tu, kita pindah ayat 2 tu, agak-agak ayat 1 tu dah berkesan belum pada hati kita. Sebab sahabat-sahabat baca, daripada ayat 1 nak pindah ayat 2, dia pastikan ayat 1 tu berkesan ke hati dia dulu. Baru dia pindah pada ayat 2. Dan begitu juga pada ayat ketiga, keempat sampai ayat ke-30. Tapi agak-agak kita ni macam mana? So nak katanya tuan-puan sekalian, sebab itulah Alhamdulillah majlis pada malam ini ditambahkan lagi dengan satu nilai tambah. Bukan sekadar baca suratul Mulk, tapi kita nak faham surah Al-Mulk tu sendiri. Baik, itu mukadimah sedikit lah tentang apa yang bakal dikongsikan pada malam ini. So sekadar fakta tambahan, fadilah-fadilah itu, ada satu surah lagi yang perlu bergandingan suratul Mulk. Maka terpulang pada kekuatan masing-masing. So paling penting jangan biarkan malam kita ni kosong tanpa membaca apa-apa surah daripada Al-Quran. Baik. Malam ini, tuan-puan sekalian, saya nak berkongsi ringkas berkenaan dengan suratul Mulk, iaitu saya akan pecahkan kepada 6 babak perkongsian saya pada malam ini. So dalam sampai 10.35 pada malam ini, kita akan berbincang tentang 6 segmen ataupun 6 babak yang berada dalam surah Al-Mulk. Maka kenapa saya pecah pada 6 babak ni tuan-puan sekalian? Sebab saya nak membantu tuan-puan sekalian untuk pada hari-hari yang seterusnya, pada malam-malam yang seterusnya, supaya bila kita baca surah Al-Mulk, at least kita nampak flow. Kita nampak, oh ini dia punya aliran surah ni. Flow ni maksudnya aliran lah. So kita akan ada idea terhadap apa yang kita baca. So taklah sekadar, oh nak kena habis cepat ni 30 ayat ni. Tak. Kita nak tahu apa yang kita baca pada malam. So saya akan bantu untuk mudahkan tuan-puan sekalian 6 flow ataupun 6 aliran ataupun apa 6 pengisian yang penting yang kita boleh dapat daripada surah Al-Mulk. Saya akan pecahkan kepada 6 segmen lah. Okay, 6 segmen. So ada 30 ayat, kita akan pecah kepada 6 segmen. So bila ingat 6 segmen tu, oh kita tahu dah apa kita baca ni dekat segmen ni, dekat segmen ni dan segmen ni. Baik. So kalau ada nota-nota, kalau ada catat nota tuan-puan sekalian, boleh catat 6 segmen yang terlebih dahulu. So andai kata masa dah nak habis nanti, kalau tak sempat saya nak habiskan kupasan 6 segmen ni, at least kita dah dengar dah apa 6 segmen ni terlebih dahulu. Boleh So kalau ada nota, kalau ada apa-apa ruang catatan, boleh catat benda ni. Mudah-mudahan membantu. Baik. Bahagian yang pertama ataupun segmen yang pertama dalam surah ini, so kena ingat surah Al-Mulk ada 30 ayat. Maka saya nak pecahkan ayat-ayat ni kepada kelas-kelas dia. Supaya bila anda baca dalam segmen ayat ni sampai ayat ni, anda dah tahu dah cerita pasal apa tuan-puan sekalian. Baik. Bahagian yang pertama, segmen yang pertama, dia bermula daripada ayat 1 sampai ayat 5. Ayat 1 sampai ayat 5. So ini bahagian segmen yang pertama dalam surah Al-Mulk. So ayat 1 sampai 5, apa cerita dia? Allah Azza wa Jalla daripada ayat 1 sampai 5 ini menceritakan mengenai kekuasaan dia. Ataupun cerita pasal kekuasaan Allah lah. Okay. Segmen 1, bahagian 1, cerita pasal kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1 sampai 5. Ini segmen yang pertama. Laju ke? Ke boleh kecap? Okey, setakat Okay, baik. Itu bahagian 1, segmen yang pertama. Segmen yang kedua, berpindah pada segmen yang kedua, bahagian yang kedua, daripada ayat 5 sampai ayat ke-15. Daripada ayat 5 sampai ayat 15, berbicara mengenai apa? Berbicara mengenai balasan buat hamba-hamba yang tidak beriman dan juga balasan untuk hamba-hamba yang beriman. Okay, ada sebab kenapa saya sebut yang tidak beriman dulu baru beriman. Sebab itu dia punya flow surah ni. Dalam surah ni lepas habis cerita pasal kekuasaan Allah, dia cerita pasal ada kelompok-kelompok hamba Allah kat dunia ni yang tidak beriman. Okay, dan apa balasan dia? Saya ulang. Bahagian 2, segmen kedua cerita pasal balasan buat hamba-hambanya yang tidak beriman dan juga balasan-balasan untuk hamba-hambanya yang beriman. Okay. Cerita pasal balasan lah, cerita pasal balasan. Ini adalah segmen kedua daripada ayat 5 sampai 15. So bila kita baca daripada ayat 5 sampai 15 ni, kita dah tahu dah cerita pasal apa benda. Oh, cerita pasal balasan tentang kepada orang yang tidak beriman dan balasan kepada orang yang beriman. Ini adalah bahagian kedua. Bahagian yang ketiga tuan-tuan sekalian adalah ancaman-ancaman. Ancaman-ancaman
Ayat dia daripada mana? Ayat 16 sampai 22. Ayat 16 sampai 22, kita akan berhadapan ataupun kita akan berjumpa dengan ancaman-ancaman yang Allah berikan kepada orang yang tidak beriman khususnya. Ancaman-ancaman yang Allah berikan kepada orang yang tidak beriman. Tapi anda boleh buat nota sikit pada bahagian-bahagian ketiga ni. Dekat dalam bahagian ancaman ni, Allah ada mendatangkan 6 soalan. So ada 6 soalan yang Allah lontarkan dan soalan-soalan itu digambarkan dalam bentuk memberikan ancaman kepada orang-orang yang tidak beriman. Okey, nanti saya akan kupaskan apakah 6 bentuk soalan yang Allah tanyakan kepada orang tidak beriman dan seterusnya membawa maksud kepada ancaman itu sendiri. Okey, dalam bahagian ketiga ancaman ada 6 soalan. Ada 6 soalan. Daripada 16 sampai 22 tu ada 6 persoalan yang Allah lontarkan untuk memberikan ancaman. Ini bahagian ketiga. Bahagian keempat, tuan-puan sekalian, daripada ayat 23 sampai 24, 2 ayat je. Okey. Segmen keempat, bahagian keempat, 2 ayat 23 sampai 24 menceritakan mengenai kehidupan ini sementara. So cerita ayat 23 sampai 24 ni Allah nak sampaikan mengenai kehidupan ini sementara sangat-sangat. Okey, sementara sangat-sangat. Dan bahagian keempat ni anda buat nota sikit kat bawah tu tuan-puan sekalian, bahagian keempat tu, dekat bahagian keempat tu jugalah bermulanya elemen ataupun bukan elemen lah, bermulanya fasa 6 kul. 6 kul. So mungkin kita biasa dengar 4 kul kan, iaitu surah Al-Kafirun, surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas, itu 4 kul. Tapi jangan dilupakan dalam surah Al-Mulk tu sendiri ada 6 kul yang Allah sebutkan. Nanti kita akan kira sama-sama betul ke tidak ada 6 kul dekat dalam suratul Mulk. So start bahagian keempat, start daripada 23 tu, ayat 23 tu, kita akan jumpa ada kul kat situ. Start dekat situ sampai ayat habis tu akan jumpa ada 6 kul. Okey, ada 6 kul. Okey. Tapi dekat bahagian keempat ni cuma ada 2 kul saja yang di cover. Ada 2 kul saja yang Allah ceritakan dalam bahagian keempat ni. Okey. Total ada 6, tapi bahagian keempat Allah cover 2 kul dekat dalam bahagian keempat. Baik. Seterusnya pergi pada bahagian kelima. Segmen yang kelima. Daripada ayat 25 sampai 27. 25 sampai 27. 3 ayat lah. 25, 26, 27. Apa cerita dalam bahagian kelima ni? Cerita tentang kiamat. So, cerita pasal kiamat. Bahagian kelima ini banyak berbicara mengenai hari kiamat. Hari kiamat. Dan dalam bahagian kelima ini Allah cover 1 kul saja. Walaupun di kedengaran 3 ayat tadi, tapi dalam 3 ayat dalam bahagian kelima ini cuma Allah sentuh 1 kul yang ada dekat dalam bahagian kelima. So secara automatik bahagian keempat 2 kul dah. Bahagian kelima dah ada 1 kul, dah 3 kul. So bahagian keenam cover lagi seterusnya 3 kul yang berbaki. So bahagian keenam daripada ayat 28 sampai 30 Allah cover lagi 3 kul yang berbaki. Dan apakah cerita dalam bahagian ke-6 ini ataupun babak ke-6 ini? Cerita mengenai manusia. Kamu ini adalah makhluk yang tersangat-sangat lemah. Saya ulang Apa cerita dalam bahagian ke-6 ni? Manusia, kamu ini adalah makhluk yang tersangat-sangat lemah. Inilah cerita pada bahagian yang ke-6. So boleh tangkap tak agak-agak ke-6 segmen yang saya nak kongsikan pada malam ni? So anak kata tak sempat, masa dah tamat, dah kritikal sangat tu. So at least ni 6 bekalan ini sudah berjaya digarap dalam sesi 30 minit yang kita nak bincang pada malam ini. Dapat tangkap semuanya? Dapat Ustaz. Dapat insyaAllah. Dapat Sebab mungkin anda dah pernah ada buku-buku yang kita pasal segmentasi dekat dalam sebuah surah. Tapi saya bawa segmen saya tersendiri supaya saya nak memudahkan. Sebab kadang-kadang segmen-segmen tu ada yang tak, orang kata macam mana dia cerita macam itu tema dia tetapi tidaklah keseluruhan cerita pasal tema tu. Jadi saya ambil pendekatan, saya baca balik keseluruhan surah ini, saya pecahkan balik segmen tu dalam bentuk yang lebih menyeluruh terhadap segmen yang telah dipecahkan itu. Okey, baik. So kita pergi pada bahagian yang pertama dulu. Segmen yang pertama bercerita mengenai kekuasaan Allah. So tuan-puan sekalian, ingat tak daripada ayat mana sampai ayat mana tadi? Daripada ayat berapa? 1 hingga 5. 1 hingga 5, tuan-puan sekalian, bila cerita pasal kekuasaan Allah, ada 4 benda yang kita kena ingat.
So bila kita baca ayat 1 sampai ayat 5 ni, ada 4 pengisian yang kita kalau boleh jangan lupa tentang 4 pengisian. Okay. Bahagian pertama ada 4 pengisian. Ayat 1 sampai ayat 5. So pengisian yang pertama yang kita tak boleh nak miss pada bahagian yang pertama ini adalah Allah cerita tentang A, B, C. A, B, C. So ini bahagian pertama kita tengah cerita pasal bahagian pertama. Ada 4 cerita, ada 4 pengisian penting. So ini pengisian yang pertama. Pengisian pertama ialah ABC. Apa itu ABC? So pada ayat 1, khususnya pada ayat 1 surah Al-Mulk ni, pada bahagian pertama ayat 1 ni, Allah cerita tentang A, tentang authority. Allah cerita tentang authority dia. Sebab tu kita baca tabarakalladzi biyadihil mulk. Ada cerita tentang kekuasaan. Biyadihil mulk, tentang kerajaan raja. So biyadihil mulk tu adalah cerita tentang A yang pertama. A itu adalah authority. Okay? A authority. Dan seterusnya pada ayat pertama juga Allah bukan sekadar cerita tentang dia tu A, ada authority terhadap semua perkara. Tapi Allah juga cerita tentang B. Dalam kekuasaannya itu ada berkat. Ada berkat dalam pentadbiran dan kekuasaannya. Maka itu adalah B. So ABC ni akronim tuan-tuan sekalian supaya nak bagi mudah ingat. So baca ayat 1 depan ni ingat je ABC. So cerita pasal apa? A authority, B adalah berkat. So dalam pentadbiran Allah, dalam autoriti Allah tu ada keberkatan, tu B. Di samping Allah itu authority, ada authority dan Allah itu berkat, C pula adalah cerita tentang concern and care. Concern and care. So Allah bukan sekadar berkuasa, authority, dan Allah bukan sekadar berkat dalam kekuasaannya, tapi Allah tersangat-sangat concern dan care terhadap kita. Sebab itu penutup surah Al-Mulk ni cerita pasal apa benda? Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa huwa ala kulli syai'in qadir itulah ajar kita tentang apa? Tentang Allah tu sangat sayang, kasih dan ambil berat tentang kita. Sebab tu ala kulli syai'in qadir, Allah lah yang tentukan. Setiap perkara atas setiap sesuatu yang ditakdirkan kepada kita, Allah tu telah meletakkan kuasaan dan keberkatannya. Sebab tu C yang terakhir adalah concern and care. Ini adalah pengisian pertama pada bahagian nombor 1. Ya? Ingat ada soalan tadi. Okey, baik. Nombor 2 tuan-puan sekalian adalah, okey, so ni masih lagi bahagian pertama. So nombor 1 ABC kita dah jelas. Nombor 2 tuan-puan sekalian bercerita mengenai Allah, sebab cerita pasal kekuasaan dia, apa bentuk kekuasaan yang dia ada. So antara bentuk kekuasaan Allah yang Allah ada, pengisian kedua adalah Allah menciptakan al-maut wal hayah, kematian dan kehidupan. Soal sebab kenapa Allah mendahulukan kematian baru kehidupan? Hakikatnya tuan-puan sekalian dalam surah Al-Baqarah, hidup kita ni akan lalu 4 fasa. 4 fasa kehidupan. Kita mungkin ingat kita akan lalu alam rahim, alam dunia, lepas tu masuk alam akhirat, alam barzah dan sebagainya. Tapi surah Al-Baqarah Allah sebut ada 4 fasa yang manusia akan lalu dalam kehidupannya. Dan fasa itu bermula dengan mati. Thumma yumitukum thumma yuhyikum. So dimulakan dengan mati. Hakikatnya tuan-puan sekalian, kehidupan kita bukan bermula dengan hidup. Tapi hakikatnya kita bermula dengan kita mati. Hakikatnya kita sebelum ada kat dunia ni kita tak ada. Istilah itulah yang digunakan oleh para mufassirun. Kita ni 4 fasa pertama. Fasa pertama adalah kita mati dulu. Kita tak ada, tak wujud lagi kat dunia. Lalu fasa kedua adalah hidup. Iaitu kita hidup kat dunia ni lah. So kita boleh hidup dekat dunia dan sebagainya. Maka ini adalah fasa yang kedua. Dan fasa ketiga adalah kita akan mati kembali. Kita akan mati kembali. Dan fasa keempat adalah kita akan dihidupkan semula. Okey, saya ulang mati, hidup, mati, hidup. Inilah fasa kehidupan manusia. So tak usah pelik kenapa ayat kedua suratul Mulk mendahulukan kematian baru kehidupan. Sebab hakikatnya permulaan segala proses dan fasa hidup kita ni adalah dimulakan dengan kematian, barulah datang kehidupan. Baik. So itu penjelasanlah kenapa Allah mendahulukan kematian baru kehidupan. Baik. Dalam Allah berkuasa menciptakan kematian dan kehidupan tuan-puan sekalian, Allah cerita juga Allah juga berkuasa memberikan ujian kepada makhluk yang telah dimatikan dan dihidupkan tadi tu. Sebab tu alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum.
Allah nak uji mereka semua. So dalam di sebalik ujian tu, Allah nak bagi tahu kepada kita, bukan aku uji saja-saja. Tapi ujian yang aku berikan itu adalah aku nak tengok ayyukum ahsanu amala. Siapa daripada kalangan kamu semua ni, kita semua ni, yang lebih baik amal dia. So kalau anda boleh jot down some notes kat situ, nota yang penting kat situ, Allah bila dia bagi ujian kat kita, dia bukan nak tengok kita ni jadi al-ahsan. Dia ada beza ahsanu dengan al-ahsan. Allah kata bila aku bagi ujian, liyabluwakum, aku nak tengok manusia ni jadi tak ahsanu amala. Dia ni jadi lebih baik tak? Tapi kalau Allah sebut bila aku bagi ujian untuk nak tengok al-ahsan, dia beza tak tuan-tuan sekalian? Kalau al-ahsan, dia maksudnya adalah yang terbaik. Yang terbaik. So siapa yang Allah bagi ujian tu, Allah nak tengok siapa the best person ni. Siapa yang terbaik tu. Tapi mujurlah tuan-puan sekalian, Allah tak sebut siapa yang terbaik. Tapi Allah kata ahsanu amala. Aku cuma nak tengok siapa yang lebih baik je. So cuba bayangkan tuan-puan sekalian, setiap ujian yang Allah berikan kepada manusia ni, Allah nak tengok siapa yang the best. Maka letih hidup kita tuan-puan sekalian. Tapi Allah cuma sebut, ujian yang aku bagi ni, aku nak tengok siapa yang better. Siapa yang jadi lebih baik je. So nak kata tuan-puan sekalian, nampak tak rahmat Allah kat sini? Rahmat Allah Azza wa Jal tak mendesak kita to be the best person. Tapi Allah cuma nak tengok kita ni jadi better person. Sebab itu perkataan kat situ Allah sebut ahsanu amala. Bukan al-ahsan amala. Sebab kalau al-ahsan amala the best. Tapi ahsanu amala better. So sebab itulah tuan-puan sekalian, kalau poin kedua ni anda ingat dia punya satu quote dia macam ni je. Allah did not demand us perfection. But Allah wants improvement. Allah tidak meminta kita untuk menjadi sempurna. Tetapi Allah mahukan cumalah peningkatan ataupun improvement. Allah nak tu je, peningkatan dalam setiap benda yang kita lakukan. So itu je tuan-tuan sekalian, hidup kita ni adalah fasa menuju peningkatan. Bukan menuju kepada kesempurnaan. Allah tak minta kesempurnaan itu. Allah cuma minta kita ni just be better. Jadi lebih baik daripada hari sebelumnya. Maka cantiklah surah ni baca sebelum tidur tuan-tuan sekalian setiap malam. So baca ayat kedua saja Allah dah bagi tahu kita siap-siap dah. Oh malam ni kamu nak tidur ni. So aku nak bagi tahu tu siap-siap. Oh kalau kamu diberi peluang esok pagi untuk bangun, maka dengan apa kamu baca malam tadi, fahamlah kamu, oh hidup hari ni bukan nak kena jadi terbaik, tapi hidup hari ni Allah suruh saya ni jadi lebih baik je daripada hari semalam. So kalau semalam saya macam ni keadaannya, maka hari ni Allah bagi saya peluang hidup, saya kena jadi lebih baik daripada hari semalam. Kan tak stres macam tu? Tapi hidup kita ni tuan-puan sekalian, hakikatnya kita terlalu gelojoh dan gopoh. Kita tak nampak rahmat Allah dalam kehidupan tu. Sebab itulah kita kejar sangat nak jadi the best, tapi terlupa. Rupa-rupanya Allah tak minta kita sebegitu pun. Allah nak kita ni jadi better je. So kalau kata ujian kita sebelum ni markah kita 40. Ni contoh ujian kita dengan Allah lah. Ni bukan ujian peperiksaan ya. Ujian kita dengan Allah markah kita 40 sebelum ni. So Allah tak nak pula kita ni, tak minta pula kita kalau ujian sebelum ni 40. Ujian akan datang Allah tak minta kita terus jadi 80. Allah kata kalau kamu ni sebelum ni 40, naik 40.5 pun Allah kata that's good. Itu pun dah cukup baik dah. Sebab Allah tak minta kita perfection, tapi Allah minta kita improvement. Ini adalah tadabbur ayat 2 surah Al-Mulk. Ini versi panjang lah, versi laju. Dia panjang tapi saya buat versi laju. Harapnya faham lah. Okay, harapnya faham pada ayat kedua ni. Baik. Itu masih lagi dekat bahagian pertama, dah poin kedua pada bahagian pertama. Poin ketiga tuan-puan sekalian, bercerita mengenai Allah berkuasa mencipta langit 7 lapisan. Allah berkuasa mencipta langit 7 lapisan. Baik tuan-puan sekalian, meskipun hakikatnya kita telah dikantoikan, kita telah diekspos, telah didedahkan dengan langit ni ada 7 lapisannya. Tapi ironinya tuan-puan sekalian, menarik tak menariknya, meskipun Allah telah expose, Allah telah bongkarkan rahsia 7 lapisan langit, tapi hari ni tuan-puan sekalian, cuba esok pagi keluar daripada rumah, tengok langit. Agak-agak kita boleh letak tak? Mana pa? Oh ini langit 1, oh ini langit 2, ini langit 3. Boleh kira tak? Tak boleh kira tuan-puan sekalian.
Walaupun sudah diekspos dan dibongkarkan oleh Allah 7 lapisan, tetapi tuan-puan sekalian, kita tidak semudah-mudah keluar dekat luar rumah kita tengok langit, oh ini 1, ini 2, ini 3, ini 4 sampai 7. Hakikatnya tuan-puan sekalian, meskipun 7 Allah sebut, tetapi dia masih lagi bersifat ghairu ma'dud, yang kita tidak boleh bilang tuan-puan sekalian. Ia adalah satu angka yang walaupun 7 disebut, tapi 7 yang tidak boleh dibilang. 7 yang tidak boleh dibilang. Sebab itulah Allah nak bagi tahu tuan-puan sekalian, hakikatnya kalau kamu nak tengok betapa besarnya langit ni, aku datangkan ayat seterusnya. Walaqad zayyana as-samaa ad-dunya bimasabih. Okey, tak apalah, kamu dah tahu dah angkanya 7 lapisan langit ni. Tapi aku nak bagi tahu satu benda lagi menarik. Pada langit pertama namanya langit dunia. Okey, kalau kamu nak tahu betapa luasnya langit, cuba tengok. Aku bagi tahu siap-siap ni. Langit dunia ni, langit pertama ni, antara kriteria langit pertama adalah dia ada masabih. Dia ada bintang. Dia ada bintang, tuan-tuan sekalian. Maksudnya, tuan-tuan sekalian, Allah bagi tahu, selagi mana kita masih lagi nampak bintang, kalau kita bergerak ke angkasa, makin tinggi ke angkasa, dan kita masih lagi nampak bintang, maka Allah bagi tahu, kamu masih lagi berada di sama ad-dunia. Kamu masih lagi berada di langit nombor 1. Hakikatnya, kalau kita pernah menonton filem Star Wars, tuan-puan sekalian, kalau pernah tengok Star Wars, mereka dok declare kan, sebelum start cerita Star Wars tu akan ada from the galaxy far far away. Dia orang dok declare, tuan-puan sekalian, mereka berada dekat galaksi yang terlalu jauh. Sangat tinggi dekat angkasa sana. Tapi tuan-puan sekalian, kalau anda tengok ada perang berlaku dekat angkasa tu, anda cuba tengok latar belakang prop yang mereka gunakan dekat sekeliling angkasa tu. Masih lagi akan nampak bintang yang berada bintang sebagai latar belakang mereka berperang dekat angkasa sana. Maksudnya, di saat mereka duk kata galaksi far far away, tapi bintang masih lagi ada sebagai prop dekat belakang tu, maksudnya apa? Mereka masih lagi berada di luang legar langit nombor 1. Sebab Allah kata langit nombor 1 ni apa kriteria dia? Masabih, adanya bintang-bintang. Maksudnya tuan-puan sekalian, selagi mana kita bergerak ke atas sana, tapi masih lagi nampak bintang, kita masih lagi berada di langit nombor 1, tuan-puan sekalian. So kalau tak jumpa bintang tu, mungkinlah dah masuk langit nombor 2. Oh, maksudnya berapa lama pula kita nak ambil masa bergerak ke atas sana ni, nak menghilangkan pandangan bintang daripada pandangan kita, tuan-puan sekalian. So nak kata tuan-puan sekalian, surah ni, bila kita baca sampai ayat tu, surah ni sangat menginsafkan diri kita. Sebab, kerdilnya kita ni. Kecil sangat-sangat kita ni, tuan-puan sekalian. Kalau langit ni bagi Allah tu kecil, tapi tuan-puan sekalian, langit ni pada kita besar. Kan? Pada Allah langit tu kecil, pada kita langit ni besar. Jadi agak-agak macam mana ya 7 lapisan langit ni besar dia macam mana ya. Sebab tu tuan-puan sekalian, tak usah kita nak mendabik dada. Sebab Allah bagi tahu langit ni lebih hebat penciptaannya nak dibandingkan dengan penciptaan kita. Dalilnya apa? Kalau anda balik rumah nanti lepas habis sesi ni, boleh buka surah Ghafir ayat ke-57. Saya tak sebut dengan fakta saya sendiri. Tapi Allah sebut, kalau nak compare ataupun nak bezakan penciptaan kamu dan penciptaan langit dan bumi, maka penciptaan langit dan bumi itu lebih akbar, lebih besar, lebih kompleks nak dibandingkan penciptaan kamu, wahai manusia. Tapi hari ini, tuan-puan sekalian, manusia merasakan dia paling mulia. Sebab itulah ayat surah Ghafir ayat 57 ni tutup dengan apa tau? Walakinna aktharan nasi la ya'lamun. Akan tetapi ramai manusia yang tidak tahu tentang perkara ni. Dia rasa dia paling hebat. Penciptaan dia lah yang paling hebat. Tapi Allah kata surah Ghafir ayat 57, no, bukan kamu paling hebat. Langit dan bumi lagi hebat daripada kamu. Sebab tu hari ni ramai manusia mendabik dada. Dia tak tahu benda ni. Dan betul lah kata Allah pada ayat 57 tu. Ramai manusia tidak tahu tentang benda ni. Okay, baik. Habis bahagian 1, tuan-puan sekalian. So boleh Dah berapa minit dah kita cover tu. Okay, bahagian 2 dengan pantas, tuan-puan sekalian. Bahagian kedua, tuan-puan sekalian, kalau kita perhatikan, saya sebut tentang balasan kepada orang yang tidak beriman kan. So balasan orang tidak beriman ni, apa benda yang kita boleh nampak dekat sini? Allah berikan kepada mereka neraka Jahannam. Adanya cerita tentang Allah akan berikan kepada orang yang tidak beriman, Allah berikan neraka Jahannam. Seterusnya Allah bagi tahu, orang-orang tidak beriman ni nak masuk neraka Jahannam, bukannya silakan masuk orang tidak beriman ya. Okey, kamu neraka ya tempat kamu. Allah bukan kata, nak masuk neraka ni, silakan masuk semuanya. Mereka tidak dijemput masuk, tuan-puan sekalian ya. Tetapi kalau ahli syurga, bila mana nak masuk dalam syurga, bagaimanakah sambutannya? Salamun qawlan min rabbir rahim. Mereka akan diucapkan salam.
Tapi penghuni-penghuni neraka kata Allah dalam suratul Mulk, mereka bukan dijemput masuk, tetapi sebaliknya, idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Allah kata mereka akan dimasukkan dengan cara macam mana? Dilemparkan. So nak kata tuan-puan sekalian, penghuni neraka bukan sekadar mereka akan dapat seburuk-buruk tempat kembali iaitu neraka Jahannam, tapi mereka akan dilempar masuk ke dalam neraka. Persoalan, siapa yang lempar? Allah ke yang lempar? Jawapannya malaikat penyeksa yang akan melempar. Malaikat penyeksa lah yang akan lempar penghuni-penghuni neraka ni. Tapi kalau nak berkenal-kenalan, na'udzubillah kita akan jumpa dengan malaikat tu dah. Tapi kot-kotlah kita nak dapatkan sedikit ilmu, nak berkenal-kenalan dengan siapa yang akan melempar orang-orang tidak beriman ke neraka ni, kita akan dapat jawapan tu pada surah sebelum surah Al-Mulk. Surah sebelum surah Al-Mulk adalah surah At-Tahrim. Tapi kalau kita baca surah At-Tahrim ayat ke-6, ada cerita tentang malaikat penyeksa neraka dekat dalam ayat tu. Ada cerita tentang malaikat penyeksa neraka dekat dalam surah At-Tahrim ayat ke-6. Silakan buka tuan-puan sekalian. Kok-koklah mungkin akan menambahkan ketakutan kita untuk berjumpa dengan malaikat ni. Na'udzubillah kita berjumpa dengan malaikat ni dah. Okay. Teruskan lagi tuan-puan sekalian. Dilemparkan tu macam mana? So mungkin kita tertanya-tanya, oh macam mana malaikat akan lempar? So dia akan pegang anggota mana? So kalau nak jawab persoalan dia pegang anggota mana akan dilempar manusia yang tidak beriman ke neraka ni, jawapannya surah Ar-Rahman ayat ke-41. Oh dia akan pegang kat mana ni ustaz? Malaikat ni pegang mana orang tidak beriman ni nak lempar ke neraka ni? So jawapannya dekat dalam surah Ar-Rahman ayat ke-41. So saya ringkaskan dia punya jawapan tu. So Allah bagi tahu dalam surah Ar-Rahman ayat 41, malaikat ni bila nak lempar penghuni neraka, dia akan pegang an-nawasi wal aqdam. Nombor satu dia akan pegang ubun-ubun. Yang kedua dia akan pegang kaki. So ubun-ubun akan disegalikan dengan pegang dekat kaki, maka itulah anggota yang akan dipegang oleh malaikat yang akan melemparkan mereka ni ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tak sempat nak bincangkan kenapa dalam banyak-banyak anggota Allah meminta kepada malaikat untuk pegang ubun-ubun dan kaki. Ada sebab dia, ada hikmah dia, tapi tak sempat nak bincang malam ni tuan-puan sekalian. Okay, terus lagi. So Allah bagi tahu tuan-puan sekalian, apa punca mereka ni tak mahu nak beriman kepada Allah? Allah bagi dua punca dekat sini. So seterusnya menyebabkan kita pun kena tersedar sekali lah tuan-puan sekalian. Sebab kita tak nak masuk neraka Jahannam, tak nak kena lempar dengan malaikat. So apa pelan tindakan kita untuk tak nak tergolong golongan ni? So Allah sebut, jangan jadi orang-orang yang tidak mendengar dan tidak berfikir. Sebab penyesalan penghuni-penghuni neraka yang masuk neraka Jahannam, kena lempar dengan malaikat, kena seksa dengan malaikat, penyesalan mereka adalah waqalu law kunna nasma'u aw naqilu. So penyesalan mereka adalah mereka kat dunia dulu mereka nasma'u, mereka tak dengar. Dan yang kedua adalah naqilu, mereka tak berfikir. Mereka tidak menggunakan akal mereka. So tadabbur kita untuk kaitkan dengan diri kita, so apa pelan tindakan saya selepas baca surah ni malam ni, maka saya tak nak jadi penghuni neraka. Macam mana? Jadilah orang yang selalu mendengar dan jadilah orang yang selalu berfikir. Dengar apa? Dengar tentang ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah. Fikir pasal apa? Fikirlah pasal kehebatan-kehebatan dan kebesaran Allah. Ini adalah dua aktiviti yang akan menyelamatkan kita daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, sepintas lalu pada bahagian ketiga. Kita dah terlebih masa ni tuan-puan sekalian. Bahagian ketiga tuan-puan sekalian, kita akan cerita tentang ancaman. Okey, baik. So tuan-puan sekalian dengan pantas, anda kena catat ayat-ayat yang saya nak sebutkan ini. Sebab saya sebut pada bahagian ketiga tadi ada 6 persoalan kan? Dan 6 persoalan ini mewakili ancaman-ancaman kepada orang-orang yang tidak beriman. Maka tuan-puan sekalian, persoalan itu kita akan jumpa pada ayat yang pertama, ayat 16. Yang kedua, persoalan kedua adalah ayat ke-17. Persoalan ketiga, ayat ke-19. Persoalan keempat, ayat ke-20. Persoalan kelima, ayat 21. Persoalan ke-6 adalah ayat yang ke-22. So ada 6 persoalan. So kalau sepintas lalu juga, apakah 6 soalan yang Allah tanya dan menjadi ancaman kepada orang tidak beriman? Persoalan pertama adalah kita akan jumpa a'amintum. Persoalan kedua adalah am-amintum. Persoalan ketiga adalah awalam. Persoalan keempat adalah amman. Kelima pun amman. Keenam afaman. Okey, persoalan nombor 1, apa cerita dia? Cerita tentang a'amintum tu, nombor 1 ayat ke-16, cerita tentang Allah tanya,
kamu aman ke kalau kamu ni ditimbuskan dengan bumi? Mudah katanya, Allah ambil bumi, Allah boleh himpap kamu manusia. Sebab ada sejarah dulu tuan-puan sekalian, ada cerita pasal ada satu kaum ni, Allah ambil bumi, Allah terbalikkan hempap mereka. So Allah kata, kamu boleh aman ke lagi untuk tidak beriman kepada Allah dalam keadaan ada sejarah manusia pernah dihimpapkan dengan bumi. So sebab tu ada amin tu. Itu soalan pertama. Soalan kedua, kamu tak bimbang ke? Kamu rasa aman lagi ke? Aku boleh hantar angin ribut daripada langit. Tadi cerita pasal balasan dekat darat. Sekarang Allah cerita pasal balasan yang boleh datang daripada langit. Iaitu angin ribut. Itu adalah persoalan kedua. Persoalan ketiga, Allah tanya, kamu tak lihat ke? Kamu tak belajar something ke daripada burung? Itu pada ayat ke-19 tuan-puan sekalian. Awalam yarau ila tair. So Allah suruh kita tengok burung tuan-puan sekalian. Kamu tak belajar something ke daripada burung yang terbang di angkasa? Itu soalan ketiga. Persoalan keempat, kamu, kalau kamu tak nak bergantung harap kepada Allah, siapa lagi yang boleh jadi jundun kamu? Siapa yang boleh jadi tentera kepada kamu? Ini adalah persoalan yang keempat. So Allah tanya, siapa yang boleh jadi tentera kamu? Siapa yang boleh tolong kamu kalau bukan aku? Itu soalan yang keempat. Soalan kelima, siapa yang boleh bagi rezeki dekat kamu? Ini persoalan kelima lah. So Allah mengancam ni, soalan ni adalah ancaman. Siapa yang boleh bagi rezeki dekat kamu? Ini soalan kelima. Dan soalan terakhir adalah, adakah kamu ni sedar atau tidak kamu ni akan selamat? Kamu sedar, adakah orang yang sedar ataupun orang yang tak sedar akan selamat? Sebab ada cerita pasal mukibban ala wajhihi. Ada cerita pasal siapa yang akan lebih selamat? Orang yang pandang bawah ketika berjalan ke ataupun orang yang pandang ke depan ketika berjalan? So dekat sini Allah nak bagi signifikan antara orang yang sedar dengan orang yang tak sedar, siapakah yang akan selamat? So pastinya jawapannya lah orang yang sedar. Tapi orang yang sedar ni Allah cerita pasal Allah sinonimkan keadaannya seperti mana mereka ni berjalan, mereka pandang depan. Mudah kata mereka alert dengan benda yang berlaku depan mata mereka. Mereka ambil pengajaran dengan apa yang berlaku depan mata mereka. Ini adalah orang yang pandang depan. Tapi orang yang tunduk ke bawah, mereka tak buka mata mereka kepada ancaman depan mata mereka. So ini adalah persoalan yang terakhir dekat dalam surah Al-Mulk. Ada 6 persoalan. Kita dah bincang tadi apa 6 persoalan itu. Tetapi menariknya surah ini, pada bahagian keempat, Allah sahut 6 persoalan dengan 6 kul yang sebagai balasan kepada 6 persoalan itu. Kan dalam bahagian ketiga kan ada 6 persoalan. Tapi bahagian keempat Allah sahut dengan balasan 6 kul. So ada 6 kul tuan-puan sekalian. So kalau anda perhatikan dalam surah Al-Mulk, bermula pada ayat 23, anda akan nampak ada kul. Ayat tu bermula dengan kul. Betul? Kan? Betul. 23. So ayat mana yang ada kul? Yang pertama 23, yang kedua 24, seterusnya 26, 28, 29, 30. So sampai habis satu puan sekalian. Nak katanya dekat situ adalah terletaknya 6 kul tu. Okay. Ini adalah poin saya yang terakhir. Saya nak jelaskan apakah benda-benda yang Allah nak sampaikan dalam setiap 6 kul itu. Ini yang last lah. InsyaAllah saya cuba ambil masa yang tersingkat untuk nak bincang 6 kul ini. So pada bahagian keempat Allah cover 2 kul. So apakah 2 kul ni cerita, apa cerita yang Allah nak sampaikan dalam 2 kul pada bahagian keempat ni? So 2 kul yang pertama pada bahagian keempat ni, Allah nak sampaikan bahawasanya bagaimana Allah Azza wa Jal menggambarkan dia boleh mampu untuk mengadakan dan mengembangbiakkan manusia. Sebab itu kita akan baca Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Wa qalu Qul huwallazi dhara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun. So dekat sini Allah cerita pasal 2 kul yang pertama pada bahagian keempat ni, cerita tentang Allah berkuasa untuk mengadakan kamu daripada tiada. Ansya'a ini adalah cerita tentang kamu ni dulu ni tiada. So aku berkuasa, kamu dulu tak ada, sekarang aku adakan kamu. Itu nombor 1. Dan Allah kata bila aku adakan kamu, aku tambahkan kelebihan kepada kamu, sam'a wal absar wal afidah. Aku tambahkan kelebihan pendengaran, aku tambahkan kelebihan penglihatan, dan aku tambahkan kelebihan kamu ni ada afidah, ada hati. Baik tuan-puan sekalian, menarik kat sini adalah yang ni menarik juga ni.
Anda perasan tak? As-sam'a disebut dalam sebutan singular, mufrad. Satu. Absar, jamak. Penglihatan-penglihatan. Af'idah, jamak bagi fuad. Dia plural bagi fuad. Fuad ni adalah singular. Satu, mufrad. Tapi tiba-tiba Allah sebut dalam untuk cerita pasal hati ni, Allah sebut hati-hati jamak. Okay, saya recap balik. Untuk pendengaran, satu, mufrad. Untuk penglihatan, jamak. Allah sebut jamak, plural. Untuk perasaan ataupun hati, Allah sebut jamak. Tak timbul persoalan ke tuan sekalian setiap malam baca surah ni, kenapa pendengaran Allah sebut dalam bentuk mufrad, singular? Tapi kenapa penglihatan dan perasaan hati Allah sebut dalam bentuk jamak, plural? So jawapannya tuan sekalian macam ni. Saya mudahkan. Biasanya saya akan berani teka-teki tapi tak sempat. Baik. Hikmah kenapa Allah sebut pendengaran ni satu ataupun singular, sebab hakikatnya tuan sekalian, malam ni lah sebagai contoh kan, anda mendengar daripada seorang penceramah yang satu, seorang je. Sebab seorang yang tengah bercakap sekarang ni. Anda dengar daripada individu seorang je. Anda dengar daripada sumber yang satu. Tapi saya nak tanya, selepas anda dengar daripada saya, anda rasa setiap orang akan ada pandangan yang sama ke ataupun tidak lepas dengar apa saya sampaikan pada malam ini? Tak kan? Dan tak. So dengar daripada satu sumber, tapi pandangan yang terhasil daripada satu sumber yang didengar itu akan hasil banyak pandangan. Dan bila ada banyak pandangan tuan-puan sekalian, akan terhasil juga banyak perasaan dan apa yang kita akan rasa. So nak kata malam ni Allah, Ustaz janji 10.30 nak habis. Kenapa 10.45 tak habis-habis lagi? So dengar daripada sumber yang sama. Tapi nak katanya perasaan yang hadir berbeza-beza dan pandangan yang hadir pun akan berpelbagai. So Allah nak bagi tahu dalam kalangan masa Quran turun dulu, mereka dengar daripada sumber yang satu. Quran daripada Allah je, sumber yang satu. Tapi ada tak orang yang tidak beriman? Ada. Ada tak orang yang beriman? Ada. Ada tak orang yang ada pandangan yang positif terhadap Quran? Ada. Ada tak orang yang ada pandangan negatif pada Quran? Pun ada juga. So nak kata itulah hikmah kenapa pendengaran satu, penglihatan jamak dan perasaan jamak. Sebab itulah gambaran kehidupan kita hari ini. Okay. So kembali pada kul tadi tuan-puan sekalian. Kul yang pertama cerita pasal Allah boleh mengadakan benda yang tiada. Dan kul yang kedua cerita pasal daripada bila kamu dah ada ni, aku kembang biakkan pula kamu. Itu juga atas kemampuan Allah Azza wa Jalla, bukan kemampuan kamu. Sebab ada orang bila mana dia hidup kat dunia ni, dia kata, aku nak kembangkan aku punya ni dengan zuriat-zuriat yang aku nak lahirkan. Tapi ada je manusia-manusia yang Allah datangkan ujian, di saat mereka berkehendak nak ada zuriat, Allah tak bagi mereka zuriat. Ada tak ada? Ada. So nak kata kuasa mengembangbiakkan keturunan ini juga adalah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan atas kehendak manusia. Sebab ada kes-kes yang kita sendiri pernah jumpa tuan-tuan sekalian, mereka berkehendak nak ada zuriat untuk berkembang biak, tapi Allah kata Allah tak benarkan mereka ada zuriat untuk berkembang biak. Ada kes macam ni. So nak kata tuan-tuan sekalian, dua kuasa Allah pada dua kul yang pertama. Kuasa Allah boleh mengadakan benda yang tiada. Yang kedua adalah kuasa Allah untuk mengembangbiakkan benda yang sudah ada. So semua kuasa Allah Azza wa Jalla. Okey, kul yang seterusnya, kul yang ketiga tuan-puan sekalian adalah datang pada bahagian kelima. Kul yang ketiga adalah cerita tentang hari kiamat. So Allah kata hari kiamat ni adalah benda yang bukan kamu akan tahu, tapi kul innamal ilmu indallah. Dia adalah ilmu daripada sisi Allah Subhanahu wa Taala. So bila kamu nak sembang tentang hari kiamat, tolong jaga adab kita lah khususnya. Kita semua nak sembang tentang hari kiamat ni, jagalah adab dan kita kena sentiasa mengamalkan sebut Allah lebih tahu. Sebab kalau kita baca laman web Menteri Wilayah yang dulu tuan-puan sekalian, kita akan tengok banyak sangat andaian-andaian yang dibuat oleh manusia zaman kini tentang hari kiamat. Bahkan lebih menyedihkan, ada cerita-cerita yang direka-reka, yang tak wujud pun dalam nas yang sahih, menceritakan tentang kiamat digembar-gemburkan dalam kalangan masyarakat. So sebab itulah tuan-puan sekalian, yes betul ada ulama yang membenarkan muhtamal berandai-andai tentang kiamat. Tapi kena jaga adab di saat kita berandai tentang bagaimana kedahsyatan kiamat. Kena jaga adab. Adabnya apa benda? Kena sebut kul innamal ilmu indallah. Semua tentang ilmu as-sa'ah ni, tentang hari kiamat ni, ilmu indallah, ilmu dari sisi Allah. Kita tak akan tahu apa-apa tentang hari kiamat. Sebab Allah saja maha tahu. Ini bahagian kelima, kul yang ketiga. Baik, bahagian yang keenam tuan-puan sekalian yang terakhir. Kul yang keempat cerita pasal apa tuan-puan sekalian?
Allah nak bagi tahu pada ayat yang ke-28, kul yang keempat, pada bahagian yang ke-6 Allah nak bagi tahu kamu ni masih senang hidup kat dunia bukan sebab kamu ni banyak buat pahala pun. Tapi Allah kata kita dapat kesenangan, kita ni dapat rahmat disebabkan kita menompang keberkatan Nabi. Sebab tu dalam ayat 28 Allah tanya, ahlakani Allah wa man ma'iya aw rahimana. Kamu ni Nabi minta, Allah minta Nabi sebut dekat orang-orang yang tidak beriman, kamu rasa kamu nak aku dibinasakan ke sekarang ni ataupun kamu nak aku jadi pembantu kamu, yujirul kafirina min adabin alim. Kamu nak aku jadi jiran kamu ke kamu nak Allah binasakan aku sekarang? So bila kiamat berlaku tuan-puan sekalian, mereka sudah mengakui bahawasanya kiamat ni benar rupanya. So bila mereka dah tengok kiamat ni benar, so Allah seolah-olah nak minta Nabi sebut dekat mereka ni, sekarang ni kamu nak minta aku ni dibinasakan ke ataupun kamu nak minta aku jadi penolong kamu untuk bebaskan daripada azab yang alim ni, azab yang menyakitkan ini. So nak kata tuan-puan sekalian, hakikatnya kita kat dunia hidup ni, kalau kita dapat rahmat, kita ni dapat kesenangan, bukan sebab kita ni banyak pahala barangkali. Tapi Allah bagi tahu barangkali kita menompang berkat-berkat orang-orang yang melakukan dakwah seperti mana Nabi. So rupa-rupanya mereka ni lah antara asbab kita ni mendapat rahmat. Tapi dalam konteks ayat ke-28 ni, disebabkan berkat Nabi lah, kita ni umat Nabi lah, kita berterusan dapat rahmat. Sebab umat-umat dulu, siapa yang ingkar je apa Nabi disebut, kena azab terus. Tapi kita ni kenapa buat dosa banyak kali dah, tapi azab tak kunjung tiba? Kenapa? Sebab kita ni umat Nabi, umat kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bahagian kul yang keempat ayat 28. Kul kelima Allah bagi tahu Allah jualah yang berkuasa untuk menyelamatkan kita dari kesesatan. So sesat tak sesat ni Allah kata kuasa dia, bukan kuasa kita. So dalam erti kata lain, kita tidak ada kuasa untuk menyesatkan orang dan kita pun tak ada kuasa untuk menentukan kita tak akan sesat selama-lamanya. Sebab kuasa sesat tak menyesatkan ini tuan-puan sekalian adalah kuasa Allah Azza wa Jalla. Jangan sangkakan kita malam ni, saya ni boleh ikut kelas tadabbur ni malam ni, kelas Quran malam ni, saya ni akan mati dalam keadaan beriman. No. Kita tidak ada jaminan pun tuan-puan sekalian, kalau kita baik hari ni, pengakhiran kita juga baik. Sebab itu jangan lupa doa pada Allah, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Kena minta pada Allah husnul khatimah. Sebab Allah nak tengok kita khatimah kita lagu mana. Allah tak tengok kita macam mana muqaddimah kita. Allah nak tengok kita ni khatimah macam mana, penutup kita macam mana. So minta Allah bagi husnul khatimah dah. Itu kul kelima. Dan kul yang terakhir tuan-puan sekalian, yang ni adalah penutup bagi saya. Kul yang terakhir adalah cerita pasal Allah tanya, apa pandangan kamu kalau aku hilangkan segala sumber air dekat dunia? So kalau anda perhatikan ayat terakhir, ayat 30 tuan-puan sekalian, rupa-rupanya ayat terakhir surah Al-Mulk ini Allah tutup dengan apa tahu? Soalan. Dan saya tak pastilah tuan-puan sekalian, daripada bila kita baca surah Al-Mulk ni, setiap malam jugalah sebenarnya kita baca ayat terakhir ni, Allah tanya satu soalan. Soalannya apa? Macam mana pendapat kamu kalau aku hilangkan segala sumber air? Dan Allah tak jawab jawapan bagi persoalan yang ditimbulkan pada ayat ke-30 tu. Yang kita cuma tahu adalah lepas habis baca ayat 30 itu, kita akan sebut sadaqallahul azim, tidur kita. Tapi tuan-puan sekalian, rupa-rupanya setiap malam kalau kita baca surah ini, Allah tinggalkan kita dengan satu persoalan besar. Kamu tak fikirkan macam mana kalau aku hilangkan satu sumber air daripada kamu dekat dunia ni, which means semua sumber air dikeringkan. Apa perasaan kamu? Tapi tuan-puan sekalian sedih kan? Kita ditanya oleh Allah tentang air sebelum tidur malam ni. Tiba-tiba Allah bagi hidup esok hari. The first thing yang kita akan cari tuan-puan sekalian dekat toilet adalah kita nak cari air sebab kita nak basuh muka kita yang mungkin penuh dengan air liur basi ataupun tahi mata. Tiba-tiba bila kita buka pilih air, tangan kita bersentuh dengan air tu, langsung kita tak terfikir tentang soalan yang Allah tanya kita malam tadi. Malam tadi Allah tanya, macam mana pendapat kamu kalau aku hilangkan sumber air? Tiba-tiba bila kita masuk toilet pagi tadi, tuan-puan sekalian, pagi esok, sentuh, jumpa air lagi tuan-puan sekalian. Sepatah Alhamdulillah pun tak sebut dekat mulut. Agak-agak zalim tak kita dengan Allah. Malam tadi Allah tanya kita ni macam mana kalau tak ada air. Tiba-tiba jumpa air lagi pagi ni. Tak sebut Alhamdulillah pada Allah. Fikir-fikir tuan-puan sekalian. Rupa-rupanya tuan-puan sekalian surah ni yang kita baca setiap malam ni,
Bagi saya lah, dengan ada elemen cerita pasal kekuasaan Allah, ada elemen cerita pasal balasan pada orang tidak beriman, bagi saya lah surah ni bukannya menyebabkan kita lagi lena nak tidur. Tapi surah ni hakikatnya menyebabkan, kalau kita faham, surah ni menyebabkan kita lagi tak lena tidur. Dia jadi macam, rasa nak tidur ke tidak malam ni? Kalau tidur kan tak bangun-bangun macam mana? Dia kalau faham surah ni, macam mana kalau malam ni malam last aku hidup kat dunia? Aku ni dah masuk golongan yang beriman ke tak beriman? Kalau tak beriman, kena jumpa malaikat penyeksa ni. Kalau tak beriman, neraka jahanam. Kan? Seram. Aku ni dah yakin belum aku ni mampu untuk bebas daripada ancaman-ancaman Allah pada 6 persoalan ancaman tadi. Aku dah betul-betul menjiwai belum 6 kul yang ada dalam surah ini. So hakikatnya tuan-tuan sekalian, dengan ayat terakhirnya adalah persoalan, dia menyebabkan kita akan sentiasa bergantung kepada Allah Azza wa Jalla. Rupa-rupanya tuan-tuan sekalian, kita ni lemah. Sebab itu bahagian terakhir, manusia kamu ni lemah sangat-sangat. Sebab itu Allah menggambarkan kelemahan kita. Aku tak usah nak cerita pasal rahmat, tak usah nak cerita pasal benda-benda besar. Cukup aku sembang pasal air dengan kamu. Kamu tahulah hidup kamu kalau tak ada air macam mana cacah marbanya hidup kamu ni. Jadi Allah kata, tak perlu ambil banyak. Ambil satu benda yang sangat dekat dengan kita. Bayangkan hidup tak ada air. Dan kita semua tahu tuan-puan sekalian, air datang dari Allah Azza wa Jalla. Manusia nak replicate air tuan-puan sekalian, takkan mampu nak cipta air. So Allah yang cipta air ni, dan Allah kata bagaimana agak-agak kalau kamu ni dihilangkan sumber-sumber air. So mudah-mudahan tuan-puan sekalian, perkongsian malam ini, khususnya pada ayat terakhir ni, dia akan menyebabkan kita lebih rasa bersyukur bila Allah bagi kita nikmat-nikmat pada hari ini. Dan kita sentiasa menggambarkan diri kita ni dalam keadaan kelemahan. Bukannya kita rasa kita ni hebat mendapik dada dengan Allah Subhanahu Wa Taala. So, wallahu a'lam bishawab, tuan-puan sekalian minta maaf terlebih ikutkan masa yang diberikan pada saya 35 minit, terlebih 10 minit. So, tuan-puan sekalian minta maaf terlebih 10 minit. Jadi tuan-puan sekalian, harap-harapnya perkongsian pada malam ini bermanfaat. Ingat 6 poin saya kongsikan pada malam ini, mudah-mudahan at least kita tahu flow pembacaan surah kita. So anda dah ada pada ayat 5 dengan sampai 15. Oh, saya tengah berada pada bahagian kedua. Oh, saya tengah berada pada bahagian ketiga, keempat, kelima. So at least itu membantulah tuan-puan sekalian. So Allah a'lam bishawab. Terima kasih tuan-puan sekalian. Minta maaf atas segala kekurangan ataupun rushing sangat-sangat pada malam ini. Kena pasang gear 5 lah. Sebelah nak tidur ada ni. Kan? Sebab Al-Mu'ud dah baca dah, boleh tidur dah lepas ni tuan-puan sekalian. Okay? So tuan-puan sekalian, cukup sekadar tu. Saya serahkan kembali kepada pengurusi majlis kita, insya-Allah. Terima kasih Ustaz Syahmi. Sebenarnya masa tu berlalu begitu cepat Ustaz. Allah. Rasanya macam tak cukup lagi tu, macam tak cukup. Sebab apa, dia terlampau laju lah Ustaz. Ustaz terus masuk express ni. Memang express ni. Memang tak stop kot jalan ni. Memang tak stop langsung tu. Minta maaf banyak-banyak lah masa tu. Tapi insya-Allah alhamdulillah sekurang-kurangnya kita dapat jugalah. Mengikuti hujah-hujah Ustaz tadi, dan moga dengan itu akan dapat menjadi panduan kepada kita semua. Dan insya-Allah mungkin ada kesempatan di satu masa yang masa yang lain mungkin kita dapat berjumpa lagi dan boleh berbincang dengan detail tentang surah Al-Mu'ud ni Ustaz. Banyak lagi tu. Banyak lagi ya. Kita faham banyak lagi. Tak apa, insya-Allah Hajah Nuriah dia take note tu, dia tahu tu. Nanti mungkin dia akan panggil ustaz lagi tu, insya-Allah. Allah akbar, insya-Allah. Baiklah, ada apa-apa soalan lagi Hajah Nuriah? Saya tak ada. Haji Nasir ada tu, nampak masuk tu. Ada Haji Nasir ya? Dah keluar ke? Assalamualaikum Haji Nasir. Tak ada kot. Dapat dia ya. Baik, kalau begitu saya oleh kerana masa pun dah lewat, saya dengan ini ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada sahabat-sahabat yang mengikuti program Tadabbur pada malam ini dan juga program Khatam Quran. Moga-moga Allah memberkati dan meredai segala amal kita pada malam ini dan bagi sebahagian daripada sebab-sebab musabab yang mungkin Allah akan terus menyayangi kita, insya-Allah. Dengan itu saya ucapkan berbanyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan majlis ini ditutup. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih semua. Terima kasih Ustaz Ahmad Nizam. Dah keluar ke?
Dah keluar tu. Terima kasih. Ah, Ada, ada. Ustaz ada lagi? Oh, Ustaz pun diam terus. Terima kasih Ya, Ustaz terima kasih Ustaz Syamil. Nizam. Ya. Sama-sama. InsyaAllah. Dan terima kasih pada semua sahabat-sahabat Al-Quran kita hari ini. Itu je lah saya nak ucapkan. Sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Siapa-siapa yang nak berucap, tapi mungkin Haji Nasir saya ada nampak masuk tadi, ada tak? Tak ada ya? Nampak muka dia sebab dia beritahu kita dia tak dapat nak bersama kita dalam musim kedua ni, dalam siri kedua ni. Jadi sekarang ni kita admin tinggal berdua je bertiga dengan Zainul, semua perempuan. Jadi kita nak seorang lelaki lah jadi ketua admin kita balik semula macam Haji Nasir. Ada apa-apa cadangan tak? Ada yang sukarela tak? Cik Jasmani, Cik Saleh, boleh ke? Jadi leader kita? Tak ada jawapan. Pula Haji Yaya teruskan je lah, tak ada jawapan ni, kita discuss kemudian lah. Baik. Malam. Yalah, tak apalah, benda tu kita discuss kemudian lah, insyaAllah. Okay. Begitulah, tuan-tuan semua. Saya dengan ini ingin ucapkan sekali lagi banyak terima kasih di atas kehadiran tuan-tuan dan juga di atas kehadiran kedua-dua ustaz kita pada malam ini. Dan insyaAllah di lain masa kalau sekiranya ada kelapangan, mungkin Haji Nuri akan dapat